Assalamualaikum. Nama saya Azlafa Izrin binti Zamhuri. Nama saya Nur Izzatul binti Cik Hashim. Nama saya Wan Nur Najihah binti Wan Hasan. Nama saya Nur Batisha Sabrina. Dan tajuk daripada grup kami ialah keluarga dan tanggungjawab di dalam pendidikan bertemakan COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ni telah melanda hampir di seluruh negara pada awal tahun 2020. Jadi kita hidup di norma yang baru sekarang. Betul tak? Okey, mengikut falsafah lisan Ad-Din Ibnu Al-Khatib di dalam salah satu karyanya, iaitu kepuasan penyoal mengenai penyakit yang menggemparkan. Okey, risalah itu menyentuh tentang wabak penyakit yang boleh berjangkit. Ibnu Al-Khatib merupakan antara orang yang pertama mengusulkan teori jangkitan ini. Gunakan kaedah empirikal, beliau menolak pandangan dominan tersebut kerana ketika itu seorang pemikiran Yunani mengatakan bahawa seseorang itu dapat penyakit daripada udara yang kotor. Jadi beliau menolak pandangan dominan tersebut kerana beliau percaya bahawa penyakit berjangkit ni ada di dunia ini. Okay, kalau nak dikaitkan dengan tajuk grup kami, keluarga perlu menitik beratkan tentang keselamatan anak mereka, keluarga mereka. Jadi supaya tidak akan adalah dalam keluarga mereka yang mendapat COVID-19 ni. Dan keluarga tidak boleh mengendahkan tentang COVID-19 ini kerana ia sangat berbahaya. Macam yang orang lain cakap, kalau tak kena kat keluarga sendiri kita tak tahu, macam tu. Jadi kita perlu menitik beratkan tentang keselamatan anak-anak ni. So kita perlu tahu SOP yang patut kita patuhi di nombah ni, seperti sentiasa melakukan disinfeksi di rumah, dapat rawatan segera jika ada gejala, ataupun selalu cuci tangan, pakai mask, duduk di rumah jika tiada urusan di luar. Kalau ada urusan di luar, kita perlu mengamalkan jarak 1 meter. Okey, selain itu, tanggungjawab keluarga sepatutnya perlu memberitahu tentang bahayanya COVID-19 ini. Apa itu COVID-19 ini? Kerana seperti yang kita tahu lah, COVID-19 ini sangat berbahaya dan juga senang dijangkiti. Dan kita perlu mengajar anak-anak kita apa cara-cara untuk mencegah, yang seperti yang saya cakap tadi, dan juga apa yang perlu kita buat, apa yang tak perlu kita buat bila adanya COVID-19 ini. Dan insya-Allah kita boleh mencegah COVID-19 ini daripada keluarga. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Batisha. Sekarang saya akan menerangkan tentang tanggungjawab keluarga. Isi yang seterusnya adalah mewujudkan masa berkualiti bersama anak-anak. Hal ini demikian dapat merapatkan lagi hubungan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, semasa makan bersama, ibu bapa hendaklah berinteraksi dengan anak-anak, seperti menanyakan tentang perkembangan mereka di sekolah. Ibu bapa juga boleh menanyakan aktiviti yang dilakukan di sekolah, kerja sekolah mereka dan sebagainya. Impaknya, mereka akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, ibu bapa juga haruslah menetapkan tempoh masa bersama anak-anak agar anak-anak tidak akan rasa bosan ketika berada di rumah. Oleh itu, ibu bapa harus bijak merancang aktiviti berfaedah bersama anak-anak, seperti membersihkan rumah atau memasak. Tambahan pula, ibu bapa disarankan untuk bekerja di rumah disebabkan COVID-19. Dengan ini, mereka akan mempunyai lebih banyak masa untuk bersama anak-anak. Menurut As-Syahid Hasan Al-Banna pula, jelas mengaitkan
masa dengan kehidupan, iaitu masa adalah sebuah kehidupan dan kehidupan adalah masa yang dihabiskan bermula pada saat kelahiran sehingga ke saat kematian. Selain itu, surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 menerangkan, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Isi terakhir bagi tanggungjawab keluarga adalah perhatian terhadap pencapaian akademik. Ibu bapa menjadi guru kepada anak-anak mereka. Dengan perubahan norma baru ini banyak yang telah berubah sama ada di sekolah maupun di tempat kerja. Disebabkan perubahan ini, sekolah juga ditutup tapi pembelajaran mereka harus diteruskan. Oleh itu, mereka telah diperkenalkan dengan cara baru iaitu belajar di atas talian. Sesetengah daripada mereka boleh mengadaptasi cara belajar norma baru ini dan ada yang tak dapat mengadaptasi kerana tidak mahir menggunakan aplikasi. Dengan ini, anak-anak akan berasa pelik kerana perlu belajar di atas talian. Oleh itu, ibu bapa janganlah terlalu menekan anak-anak mereka dan sepatutnya memberi dorongan, beri masa kepada mereka untuk menerima norma baru ini dan dari masa ke semasa. Baiklah, sebentar tadi rakan-rakan saya telah menceritakan tentang tanggungjawab keluarga ketika pandemik COVID-19. Sekarang saya akan menceritakan tentang peranan pendidikan pula. Antara peranan pendidikan yang pertama ialah para pendidik perlu bijak mengimbangkan emosi mereka dengan baik untuk mengatasi masalah dan rintangan terutama ketika pandemik COVID-19. Hal ini kerana warga pendidik menghadapi kesukaran untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru. Impaknya, ia akan membataskan segala aktiviti yang dirancang sebelum ini. Ini juga akan memberi kesan kepada pelajar untuk menimba ilmu. Oleh itu, warga pendidik boleh mengambil pelbagai inisiatif seperti mengikuti kursus menangani stres. Dengan inisiatif ini, warga pendidik dapat menerima keadaan semasa dan memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar juga dapat menimba ilmu dengan tenang di atas dorongan dan motivasi yang diberikan oleh warga pendidik. Menurut sejarah barat, seorang akan mencapai tahap kecerdasan emosi yang tinggi apabila dia berkemampuan mengungkap dan mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, berkemampuan memotivasi diri sendiri dan berkemampuan mengelola emosi dengan baik dan membina hubungan dengan orang lain. Keupayaan yang dibentuk ini adalah nilai luaran yang wajar ada pada seseorang yang mencapai tahap yang tinggi dalam kecerdasan emosi. Berbeza dengan konsep kecerdasan emosi dalam Islam, menurut Al-Ghazali, seseorang boleh mencapai tahap yang tinggi dalam kecerdasan emosi apabila berjaya memandu hatinya mengenal diri, mengenal Allah, mengenal akhirat dan mengenal alam. Hati yang dimasukkan oleh Al-Ghazali ialah hati yang sentiasa mengikat dirinya dengan peraturan dan tuntutan agama, bukan hati yang dikawal oleh nafsu yang merosakkan. Seterusnya ialah Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar. Antaranya ialah memberi sumbangan seperti laptop kepada pelajar yang tidak berkemampuan di mana kemungkinan pendapatan keluarga terjejas dari COVID-19 ini. Ini juga dapat memudahkan para pelajar untuk mengikuti kelas secara online. Selain itu, Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia mestilah mengambil berat akan capaian internet para pelajar terutama di kawasan pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, masalah yang telah berlaku di Sabah di mana seorang pelajar yang bernama Viviana terpaksa memanjat pokok untuk mendapat capaian internet. Selain daripada capaian internet, Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh mengambil pelbagai inisiatif lain dengan menyediakan saluran TV pendidikan dan kumpulan sasar pelajar tersebut dapat mengikuti pembelajaran melalui TV pendidikan seperti TV OK dan TV swasta yang lain. Usaha ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Selaras dengan pengisytiharan wabak COVID-19, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Langkah penutupan ini menyebabkan semua sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup bagi memutuskan rangkaian penularan wabak yang berbahaya ini. Proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka telah diganti dengan pembelajaran secara atas talian. Hal ini menyebabkan para pelajar kurang memahami tentang isu yang ingin disampaikan dengan jelas oleh warga pendidik. Walau bagaimanapun, kita sebagai seorang pelajar atau penuntut ilmu haruslah bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi. Seterusnya, pembukaan sekolah-sekolah yang dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah mematuhi SOP iaitu Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah para pelajar dan juga warga pendidik perlu mengimbas suhu badan pada setiap hari. Seterusnya, tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah jika bergejala, dan yang terakhir, mematuhi penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka adalah wajib. Secara kesimpulannya, semua rakyat Malaysia perlulah bekerjasama bagi memutuskan rangkaian wabak penyakit berjangkit COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada semua penjaga barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk memutuskan rangkaian ini, dan rakyat Malaysia yang sentiasa mematuhi SOP dengan sebaiknya. Saya berharap agar wabak penyakit berjangkit ini dapat diputuskan rangkaiannya dengan segera pada masa akan datang agar kita semua dapat menjalani kehidupan seperti dahulu kala. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.